نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita mari semaya maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pada malam ini insya-Allah kita boleh menyambung pembacaan kitab kita ni, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. InsyaAllah pada malam ini kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni kalau dalam buku kita ni muka suratnya muka surat 13. Hadis yang kedua. Cuma tulisan dia tu agak kecil. Kecil sikit, jadi hamba banyak tengok pada nuskah yang satu lagi. Kita ada satu nuskah yang besar jelas molek. Jadi mungkin kita akan baca pada nuskah ni supaya sama-sama hadis hadis 40 belakang. Baik, jumpa belakang bahawa teruskan. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadits ats-tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. Ditulis ini bil qadri dah. Wa tu'mina bil qadri ka bil qadari. Di sini bil qadri. Ada satu lagi nuskah bil qadari. Khairihi wa syarrihi. قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقا فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم. Betul. Rawahu Muslim. Baik. Hadis kita pada malam ini, hadis yang kedua di dalam kitab ini, dalam kitab hadis 40 ni, disebut hadis ini adalah, kalau dalam Al-Quran kita panggil Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah itu kita panggil Ummul Kitab. Kalau di sisi sebahagian ulama disebut dalam kitab-kitab syarah, hadis yang kedua ini dipanggil Ummus Sunnah, ibu kepada hadis-hadis ataupun ibu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa surah Al-Fatihah itu dipanggil Ummul Kitab kerana seolah-olah satu Al-Quran tu, semua makna-makna Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Begitulah juga hadis yang kita belajar insya-Allah pada malam ini dipanggil Ummu Sunnah, dipanggil ibu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hampir dikatakan dia ni adalah satu hadis yang mengandungi segala makna-makna hadis-hadis yang lain. Ayatnya hadis ini sangat besar di sisi ulama dan di sisi umat Islam. Jadi sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini untuk dimasukkan di dalam kitabnya hadis 40. Dan kalau kita tengok tajuk mula-mula tu, dalam buku kita ni, muka surat 13 tu, ditulis Islam, Iman, Ihsan. Islam, Iman dan Ihsan. Dan ketiga-tiga ini adalah agama kita. Islam, Iman dan Ihsan. Baik, mari kita tengok erti hadis, terjemahan. Daripada Umar radhiyallahu anhu juga. Apa ada berkata juga ni? Sebab hadis yang pertama pun diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis kita yang pertama minggu lepas, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hadis yang kedua pun diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kita sebut lebih kurang pada minggu lepas kisahnya. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni digelar dengan satu gelaran Al-Faruq. Al-Faruq, iaitu yang memisahkan di antara hak dan batil. Seorang sahabat yang digelar Al-Faruq, yang memisah antara hak dan batil. Gelaran itu bukan hanya disebut di kalangan sahabat-sahabat, bukan hanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya disebut oleh orang Islam. Bahkan nama itu dikenali pada ahli kitab. Ahli kitab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli kitab selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak banyak jumpa dengan Sayyidina Umar, tapi tahu nama Al-Faruq ni, tahu sahunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis, dan ni kita di Palestin, perang kuat masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada umat Islam di sana. Allah Subhanahu wa taala angkat musibah yang berlaku di sana. Cuma dalam sejarah tertulis bahawa Baitul Maqdis itu pernah ditawan, dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ceritanya pun sangat hebat, sangat masyhur, diceritakan oleh guru-guru kita, dan disebut kisah-kisah ini masa kita mengaji dulu. Katanya guru kita, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni mengarahkan panglima tentera dia, nama Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ni diarahkan untuk pergi ke Palestin. Masa tu Palestin ini berada di bawah kuasa Nasrani, orang Kristian pada masa itu. Jadi mereka bertapak di situ dan itu kawasan mereka. Dan bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini memerintahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat lain pergi ke Baitul Maqdis untuk tawal kawasan itu, untuk buka Palestin, maka rupanya kubu itu sangat kuat.
Kubu itu sangat kuat. Dan umat Islam ni, tentera Islam ni kepung tu selama berbulan-bulan. Tak boleh nak masuk. Kuatnya. Pertahanan kuat dia. Jadi siapa satu peringkat diceritakan oleh guru-guru kita dan disebut tak silapnya dalam kitab-kitab. Seorang padri, ketua padri yang duduk dalam kota itu, bila dia tengok kekuatan umat Islam ni, tak putus asa, tak berhenti duduk serai, maka dia pun tengok. Dia naik ke satu tempat yang tinggi, dia tengok tentera-tentera Islam. Dia tengok tentera-tentera Islam, dan bila dia tengok, dia wayak, wahai penduduk kota, bergembiralah kamu kerana kita tidak akan tewas. Kita tidak akan tewas, katanya bapak dia. Kita tidak akan tewas. Sebab tak ada pun orang. Tak ada pun panglima ketua yang akan membuka kota ini, tidak ada dalam tentera Islam. Tidak ada. Tapi umat Islam, tentera Islam tak berundur, menyerah habis-habisnya. Sampailah ke satu peringkat untuk kali yang kedua. Padri ini, dia minta dengan tentera Islam untuk berunding. Diminta untuk berunding, dia wayak, wahai. Jadi dihantarlah seorang utusan. Dia kata, kamu tidak akan boleh membuka kota ini. Kamu tidak akan boleh buka kota ini kerana telah tertulis dalam kitab kami siapa yang akan buka kota ini. Maka orang Islam, sahabat-sahabat Rasulullah pun tanya, siapakah yang ditulis dalam kitab kamu itu? Maka katanya mereka, orang yang akan membuka kota ini ialah seorang lelaki yang digelar Al-Faruq. Faruq tu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dengar begitu tu, bertakbirlah tentera-tentera Islam. Kalau Al-Faruq tidak ada masalah, sebab dia memang pemimpin kita. Maka ditulis surat, ringkas cerita ni, ditulis surat daripada Palestin itu, ditulis, hantar kepada Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Umar di Madinah terima surat, ringkas cerita, maka Sayyidina Umar pergi ke Palestin. Perjalanan sebulan ke beberapa bulan, dan diriwayatkan perjalanan itu hanya 2 orang. Bukan kata dengan rombongan yang besar ke apa, 2 orang sahaja. Sayyidina Umar dan seorang lagi pembantu dia, dan seekor tunggangi, unta ke apa, seekor je tunggangi. Sepanjang perjalanan itu Sayyidina Umar akan naik unta. Bila sampai kepada satu tempat ataupun sampai ke satu peringkat, Sayyidina Umar bin Khattab ini akan turun, dia akan suruh pembantu dia naik. Kata, letihlah. Mula pula naik. Aku jalan pula. Maka kawan tu pula naik. Jadi dia ni orang nombor 1 Khalifah Amirul Mukminin. Dia jalan kaki, hadap dia dekat atas. Jalan begitu. Sampailah ke satu peringkat, Sayyidina Umar kata, okey, kita dua-dua jalan. Unta ni, tunggangan kita ni letih dari bawah. Kita jalan, sama-sama jalan. Tu dia level. Ringkas pula cerita, kalau kita baca cerita ni panjang. Ringkas pula cerita, bila sampai di Palestin, ringkas lagi cerita, pakaian Sayyidina Umar ni dah soyak lah, jalan sebulan, banyak dah soyak. Jadi tentera-tentera Islam pun beri cadangan, wahai Umar, pakailah baju yang kemah, pakaian tentera. Maka Sayyidina Umar pun pakai jalan 2-3 langkah, berhenti, pecah semula. Dia ya, mari balik baju aku tadi. Pakai semula baju hak lusuh, uduh tu. Maka dia pergi ke kota Baitul Maqdis itu. Pergi, maka padri itu, ketua padri itu buka pintu, suruh kunci kepada Sayyidina Umar. Dia kata memang lah orangnya. Memang disebut sifat-sifat. Sifat-sifat dalam kitab kami telah disebut. Itulah dia Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hebatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala, ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Indahnya kehidupan dia menilai. Sebab boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Umar, kami pernah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di tempat kami seorang lelaki. Lelaki ni siapa dia? Ambo yang lalu lah, malaikat. Hilanglah suspend cerita ni. Ayat selalu. Muncul seorang lelaki. Lagu mana sifat lelaki itu? Bersangatan putih pakaiannya. Baju ni putih.
Kalau kita kata jubah putih, bersangatan hitam rambutnya, rambut tu hitam molek. Tidak kelihatan padanya kesan perjalanan. Nampak supaya bukan orang yang mari daripada perjalanan yang jauh. Apa? Sebab pada zaman dahulu bila mari jauh, maka badai tu akan berdebu dengan bekas pasirnya berapa subuh. Kan zaman dulu kan naik motor kan. Oh, bila dah sabar ni mestilah nampak macam cemar kau sikit kalau hak ni tak. Hak ni comel lote. Tak ada pun kesan perjalanan dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Orang yang mari tu tak ada seorang pun kenal. Kalaulah dia duduk depan masjid ni, maka tak peliklah yang mari dia dekat dia jangok pun. Sebab orang tahu dah, orang kenal belakang dah dia. Hak mari ni tidak dikenali oleh sesiapa, mesti dia mari jauh. Mesti dia mari jauh sebab semua tak kenal dia. Dia tu tak kenal dia, bukan orang kawasan kita. Mesti dia mari jauh. Tapi nak kata dia mari jauh, tak ada nampak kesan. Tak ada nampak kesan supaya orang jalan jauh. Pelik. Mujam beroyak dah malaikat dah. Kalau tidak suspend kat lah cerita ni. Dan daripada kami yang mengenalinya. Akhirnya ia duduk di hadapan Nabi SAW. Duduk depan Nabi. Ni pelik Duduk di hadapan Nabi, lalu ia merapatkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Jadi dia rapat duduk depan Nabi SAW. Katanya guru kita dulu, merapatkan dua lutut ni seolah-olah mengadap molek. Ada yang kata merapatkan dua lutut ni seolah-olah kita duduk gini kan, semoga kita duduk antara dua sujud kan, duduk antara dua sujud. Jadi keadaan Rasulullah supaya duduk antara dua sujud dan malaikat mari ni pun duduk rapat. Seolah-olah rapat. Duduk rapat benar. Kata ulama ni, ayat lalu lah. Kata ulama daripada hadis ni. Hadis ni sebenarnya hadis bab menuntut ilmu juga. Hadis yang berkait dengan menuntut ilmu. Kata ulama ini menunjukkan bahawasanya hubungan kita dengan guru kena rapat. Tengok bagaimana Jibril dengan Rasulullah SAW duduknya rapat. Yang kedua juga sunat juga orang yang menuntut ilmu ni kena pakai comel. Kena pakai comel, kena baju putih bersih sebagaimana malaikat Jibril. Malaikat Jibril mari nampak seperti mari menuntut ilmu. Mari nak belajar dengan Rasulullah SAW. Jadi dirapatkan lutut, dia duduk depan. Ia meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi SAW. Jadi dia letak tangannya apa duduk depan-depan betul-betul. Benda ni dilihat oleh para sahabat. Kejut belakalah. Lalu berkatalah lelaki yang mari tadi, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku dari hal Islam. Akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyak ke aku Islam ni berapa? Katanya guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, bapa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk pergi jumpa dengan Nabi, tanya soalan bapa. Katanya guru kita, asalnya begini kisah dia. Mula-mula Islam, pada waktu umat Islam mula-mula menerima pengajaran daripada Rasulullah SAW, terima ilmu daripada Rasulullah, maka para sahabat ni bersemangat dan tanya tak berhenti. Tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, lagu mana kalau begini? Wahai Rasulullah, bertalu-talu, kadang-kadang sampai Rasulullah susah untuk menjawab sehingga berubah muka Rasulullah SAW dengan sebab pertanyaan yang terlalu banyak. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tanya perkara-perkara yang tertentu. Kalau mu tanya, maka lagi susah. Bila turun ayat tu, pakak tak tanya habis. Sore habis tak tanya soalan. Lepas tu, tak tahu pasal ilmu, tak boleh nak tahu. Tak tahu, engkau takut belakalah. Gitu. Gitu katanya guru kita begitu. Maka semuanya tak tanya. Bila tak tanya, nak tanya. Jadi akhir sekali Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril tanya soalan. Dan daripada situ sahabat-sahabat pun belajar lagu mana agama Islam ini dan lagu mana juga adab menuntut ilmu. Begitu. Baik, maka bila ditanya Islam ni gapo? Sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah hendaklah engkau mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ini dipanggil syahadah. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi SAW sebut ni rukun Islam. Qala, dan hendaklah engkau mendirikan sembahyang. Rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan sembahyang. Dan hendaklah engkau mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang seterusnya, mengeluarkan zakat. Dan hendaklah engkau berpuasa Ramadan. Rukun Islam yang keseterusnya, berpuasa di bulan Ramadan. Dan hendaklah engkau mengerjakan haji di Baitillah jika engkau mampu pergi kepadanya. Dan rukun Islam yang kelima ialah mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat, kepada orang yang bertanya itu malaikat, apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Dan sahabat Abu Bakar dengar belakang, maka retilah, oh inilah dia Islam, Rasulullah sebut. Jadi ulama kata ulama, apa yang diajar ataupun apa yang ditanya oleh malaikat Jibril di dalam hadis ini adalah rukun ilmu. Maksud rukun ilmu ni saat ni rukun Islam dah. Rukun ilmu pertama sekali ditanya berkaitan dengan Islam, maka disebutlah berkait dengan syahadahnya, berkait dengan puasanya, berkait dengan hajinya, berkait dengan zakatnya. Maka kata ulama, ini adalah ilmu fiqh. Ini adalah ilmu fiqh. Jadi kalau kita tahu bahawasanya syahadah, lepas tu kita tahu pula berkaitan dengan salat, mesti kita kena nak tahu lagu mana cara nak salat. Kalau nak tahu cara nak salat, maka kita kena belajar cara bersuci dulu. Lagu mana cara bersuci, lagu mana cara ambil ismaya, lagu mana cara mandi wajib, lagu mana begini untuk menunaikan salat. Untuk kerja menunaikan salat ini, maka kita kena reti belakang. Reti tu, kemudian kena tahu solat ini lagu mana, begitu, gini. Maka itu perbahasan dalam ilmu fiqh. Sama juga bila kita tahu rukun Islam itu ialah mengeluarkan zakat, maka kita kena tahulah lagu mana cara nak keluar zakat, bilakah masanya, bilakah syaratnya, lagu mana, kepada siapa zakat ini nak dikeluarkan, kena tahu belakang. Haji pun lagu tu juga. Maka perbahasan ini dibahas oleh ulama dalam ilmu fiqh. Sebab itu kata ulama wajib ngaji fiqh. Ambil daripada mana? Ambil daripada hadis ni. Jadi antara perkara yang pertama yang diajar oleh malaikat Jibril melalui soalan. Dia mengajar sebenarnya, tapi dia tanya melalui soalan, iaitu berkait dengan ilmu fiqh. Maka wajib belajarlah belakang kita. Kena mengaji. Sebab kita ni nak jadi hamba Allah. Kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak keluar zakat. Kalau nak buat tu, kita kena reti. Bukan hanya buat dengan ikut. Oh, orang tengok itu rokok, aku rokok ketek. Aku tengok dia tidak juga. Tak boleh nak betul. Kena mengaji betul-betul. Takut kita buat dapat semua betul, rupa-rupanya tidak sah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Dan ia pun berkata ni siapa dia? Lelaki tu, malaikat Jibril. Lelaki tu pun berkata, benarlah Tuan. Dia tanya, Rasulullah jawab, dia kata, betul. Betul. Bila dia ayat gitu, maka kami, siapa kami ni? Sahabat-sahabat, iaitu Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat, maka kami hairan kepadanya, sebab ia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Dia tanya soalan, apa tadi jawab dia? Biasanya kalau berkait dengan ilmu agama ni, tak ada yang mengetahui melainkan Rasulullah SAW melalui wahyu. Tiba-tiba dia beri ayat, betul. Supaya dia ni tahu betul. Baik, jadi ia berkata lagi, maka soalan kedua dia tanya, beritahulah pula kepadaku dari hal iman. Iman ni ke apa dia? Wahai Muhammad, ayat kepada aku tentang iman. Ia pun bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat. Dan hendaklah engkau beriman kepada takdir, baiknya dan jahatnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab ni perkara. Iman ni apa dia? Iman ini ialah kamu beriman pada Allah. Gapo beriman pada Allah? Nak beriman pada Allah, maka kita kenalah belajar belaka berkait dengan Allah, berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ngaji sifat 20. Kita ngaji sifat 20 supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa Allah ini wujud maha perkasa, tidak serupa dengan makhluk, maha esa, berkuasa mutlak. Kita mengaji benda tu. Beriman kepada Allah dan malaikatnya, malaikat, berduanya malaikat. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk yang mulia, yang namanya malaikat, yang tidak pernah ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa sahaja perintah Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya, yang mana kita wajibnya ialah kita beriman bahawa Allah menurunkan kitab Al-Quran yang kita duk baca, dan kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Kita beriman dan rasul-rasulnya. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para rasul yang telah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Rasul kita sebut dah sebelum ni. Dan hari akhirat kita beriman. Yang kelima iaitu hari akhirat. Kita beriman bahawa selepas ini akan ada kematian, dan di dalam kematian itu akan ada alam barzakh. Lepas tu akan adalah soal muka nakirnya. Lepas tu akan dibangkitkan semula manusia. Lepas tu akan ada hisab, dihitung balik amalan manusia. Hari akhirat belakang tu. Kemudian kita beriman bahawa di sana ada pula mahsyar. Dia ada di pada mahsyar. Kemudian ada pula hisab pada mahsyar apa semua. Kemudian ada pula sirat, ada titian sirat. Kemudian ada syurga dan ada neraka. Kita beriman dan kita yakin. Maka itu semua ini kita beriman. Dan satu lagi, dan beriman kepada takdir, baiknya dan jahatnya, iaitu qada dan qadar. Soalan yang kedua ini, kata ulama, inilah dia ilmu tauhid. Soalan yang kedua ini adalah berkait dengan ilmu tauhid. Maka seseorang itu wajib kenal Allah, wajib tahu pasal Rasul, wajib tahu pasal hari akhirat. Ini semua perbahasan ilmu tauhid. Wajib mengaji ilmu tauhid. Tadi ilmu fiqh wajib mengaji. Yang kedua ilmu tauhid. Baik, dan kita beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya apa? Maksudnya kita yakin bahawa semua benda yang berlaku ni adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kita boleh berada di sini pada saat ini kerana dia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi begitu, apa jadi begini, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman pada qada dan qadar ini, dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan jadi orang malas. Bahkan dia akan jadi bertambah rajin dan bertambah kuat berusaha. Sebab dia tahu yang menentunya ialah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak ada kegerak, walaupun dia tidak mampu untuk buat sesuatu benda, tapi dia hanya buat sahaja, penentunya itu Allah. Boleh berlaku benda yang lebih hebat lagi daripada usaha dan ikhtiar. Sebab bukan usaha dan ikhtiar sebenarnya. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla segala-galanya semuanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita beriman pada qada dan qadar ini, kita tidak akan kecewa. Apa yang berlaku tak perah. Dalam Al-Quran sebut, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak kecewa. Likai la ta'saw ala ma fatakum, terhadap apa yang hilang daripada kamu. Allah apalah aku tak boleh berbanding dengan dia tu, contoh. Kita nyenok ke orang ni, apa-apa ni ke orang lain. Allah tu kepala. Perah apa tu tulis lama dah. Allah apalah aku tak jadi kaya, contoh. Bapa tak boleh gani, bapa tak boleh gani. Likaila ta'saw ala ma fatakum, apa yang hilang itu supaya kamu tidak kecewa. Itu memang ditulis. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidaklah berasa gembira, bergalak sangat dengan apa yang boleh. Hari ni aku ada kereta, aku ada batu, ada gani. Jangan nak suka. Memang ditulis jauh itu lagi. Sebelum daripada kejadian lagi telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan itu. Jadi jangan duk galak, jangan duk rasa bangga.
Begitu. Apa pun pasti ada hikmah. Tengok je. Guru kita dulu pernah ayat cerita. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya tentu Satu kisah dongeng berkali. Tapi banyak pengajaran. Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad cerita kisah. Pasti ada hikmah. Tajuk cerita pasti ada hikmahnya. Pada zaman dahulu ada seorang raja. Dan raja ini ada seorang menteri. Menteri dia ni tanya Gajah Rimah masalah negara. Perdana Menteri, apa pendapat awak tentang perkara ini, isu ni? Dia jawab, pasti ada hikmah. Raja tak puas hati. Apalah kecek sikit-sikit, pasti ada hikmah. Baik. Takdirnya takdir. Dari cerita, raja ni keluar berburu, tarik anak panah. Buru zaman dulu guna anak panah. Tarik anak panah, terlepas anak panah tu kena ibu jari dia. Ibu jari raja. Kena ibu jari raja, putus ibu jari raja. Putus. Sakit tu ambil usul raja buat kelik ke istana. Maka mari berlakulah menteri-menteri. Raja pun tanya, lah menteri yang tadi, bapa yang aku je putus jari. Putus dengan jari hari ni. Maka dia kata, tuanku, pasti ada hikmahnya. Jawab kita. Marah raja kata, pasti dia masuk dalam jara. Pengawal tangkap dia masuk dalam jara. Sikit-sikit pasti ada hikmah. Baik, masuk dalam jara. Duduk sebulan, 2 bulan lepas tu siar raja, pergi keluar buru pula. Kali yang kedua keluar buru ni, raja telah diserang oleh orang Batak, orang asli dari hutan, pokok makan orang, habis dibunuh belaka. Pengawal raja masuk hutan tu semuanya dibunuh belaka, tinggal raja seorang. Dia tak bunuh raja apa sebab dia nak makan. Dia kata ni molek ni, daging ni molek sekali. Kita makan. Ni kita terus bunuh. Balik kita tenang. Kita masuk lagi kita makan. Maka dia ambil dia ni, raja ni dia ambil, buat klik masuk dalam hutan tu. Bila nak ambil, nak sebelah, nak makan, tengok, tak ada ibu jari dia ni. Lu tak ada ibu jari, kita tak boleh makan. Mengikut kepercayaan dia, kita tak boleh makan barang cacat. Barang cacat kita tak boleh makan. Maka dia kata, alah. Lepas, biar tak dapat dah, hari ni tak boleh makan. Lepas tu kat kelip. Dia kelip kata, lekanya Allah selamat. Ya Allah, sungguh menteri aku ayat dulu pasti ada hikmahnya. Berarti aku selamat pada hari ni. Bila balik semula ke istana, dia pun pengawal, lepaskan menteri aku ni. Lepas tu dia panggil menteri. Betul sungguh ayat pasti ada hikmahnya. Ya Allah, sungguh tengok aku selamat hari ni. Orang lain semua hati belakang. Dia pun ayat, yalah tu aku. Memang pasti ada hikmahnya. Maka raja ni pun tak puas hati. Pasti ada hikmahnya lagi dia ni. Yang mu masuk jara tu gap dia hikmah. Mu aku buat sombak dalam jara, kita penjara tu gap dia hikmah. Aku ni benar selamat mu tahu. Raja. Kalau hamba tak masuk dalam jara, hamba pergi sekali dengan raja bu. Mati dengan hamba, muncul masuk dalam jara. Pasti ada hikmah. Jadi gitulah kita hidup Apa yang tertulis itu, kadang-kadang kita rasa Allah apa jadi gini. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan benda itu ada hikmah yang lebih baik yang kita tak nampak. Baik, kena pergi lagi ni. Tak habis. Cerita. Baik. Maka ia berkata lagi. Malaikat tu pun tanya lagi. Ia berkata lagi, beritahulah pula kepadaku mengenai ihsan. Maka soalan ketiga yang ditanya oleh malaikat dalam hadis ini, tanya ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini dia ihsan. Maka jika engkau tidak merasa seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Ini makna ihsan. Jadi soalan pertama Islam, soalan kedua iman, soalan ketiga ihsan. Kata ulama, Islam itu ilmu fiqh, iman itu ilmu tauhid, ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Wajib mengaji ilmu tasawuf. Kalau kita nak dapat ihsan ini, maka kena mengaji tasawuf. Kalau tak mengaji tasawuf, payah.
nak dapat ihsan. Ihsan ni macam mana? Kalau disebut di sini, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu melihat Allah. Dan sekiranya tidak mampu sampai ke tahap itu, maka kamu kena ingat bahawasanya Allah melihat kamu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah Allah itu melihat kamu. Jadi dalam kitab-kitab yang lain disebut benda ini dinamakan dengan nama muraqabah. Dinamakan dengan nama muraqabah. Muraqabah ni maksudnya kita rasa seperti Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Jadi rasanya kena berhenti dulu kali ni. Bahawa ni kita nak tahlil. Okey. Jadi kita tak habis tak ada cerita banyak dah. Hamba terpaksa berhenti dulu, insya-Allah kita sambung. Kita sambung pada minggu yang akan datang, insya-Allah kita berhenti pada ihsan pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.